Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadirin muslimin muslimat yang saya kasihi dan saya hormati, mudah-mudahan kita semua sentiasa berada dalam limpahan rahmat daripada Allah dan juga keampunan daripadanya di atas serba kurangnya kita dalam melaksanakan tugas sebagai hamba-Nya. Dan kita wajiblah terus sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas setiap nikmat yang Dia berikan kepada kita. Antaranya yang paling besar adalah nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesihatan kita yang mana kita boleh gunakan untuk hadir, terutamanya untuk ke tempat-tempat yang Allah suka, antaranya masjid, surau, untuk beribadah kepada Allah. Ini satu nikmat yang paling besar, lebih besar daripada nikmat makan, nikmat-nikmat yang lain sebenarnya. Itulah yang patut kita syukuri. Dan sebagai tanda syukur itu, kita kena isi masa kita untuk sentiasa banyak mengingati Allah. Antaranya adalah dengan merujuk kepada kalam Dia, iaitu kalam Allah, yang ini Quran. Sebab itu kata para ulama, zikrun nasi da'un. Zikrun nasi da'un. Itu kata-kata dia. Saya suka tulis sebab nampak apa yang saya kata tu. Kita suka zikir, kan? Jadi kata ulama sebut zikrun nas da'un. Zikrun nasi da'un. Ramai kita suka zikir, dan kita kadang-kadang perasan macam kita zikir banyak, kan? Tapi sebenarnya kalau kita fikirkan, dalam waktu kita zikir tu berapa minit? 15 minit, lama? Setengah jam? Sejam? 24 jam hidup, kan? Sebenarnya kita banyak yang mana zikir itu. Zikir ni maknanya dengan lisan, dengan hati, dengan perbuatan. 3 sebenarnya zikir tu, bukan hanya lisan lah. Jadi kata ulama, zikrun nas, iaitu ingat-ingat, sebut-sebut, bincang-bincang pasal manusia ni sebenarnya penyakit. Dalam kehidupan kita, satu hari tu agak-agak kita paling banyak bincang isu manusia tu tentang Allah. Kita tengok dalam ni, kita buku kat sini je, kan? Hari ni boleh tengok recent file kita, kan? Apa kita buka, kan? Jadi banyak sebenarnya sibuk, walaupun kita rasa saya tadi dah zikir, Alhamdulillah. Tapi sebenarnya itu sikit je mana dengan yang banyak lagi lepas tu, dia habis, harum semua, borong semua sekali. Betul tak? Tentang apa? Ni, manusia. Tak habis-habis, kan? Jadi ini sebenarnya adalah penyakit. Sedangkan zikrullah apa dia? Dawa'un. Sedangkan mengingati Allah ini adalah merupakan ubat. Da' ni penyakit, Allah ni ubat. Rupanya ramai manusia suka cari penyakit berbanding cari ubat. Bila mana? Bila dia sibuk tu je. Siang tadi dah, kan? Dia memanglah solat 5 waktu. Solat berapa minit? 5 minit. Lepas tu isu manusia lagi. Macam itulah keadaan kita, disibukkan. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala perintah dan kita, Allah sebut, Allah bersumpah dengan Quran ni. Quran ni lah yang paling patut untuk diletakkan
dan diingati selalu, dan sebab tu kita kena sibukkan isu-isu yang ada dalam kehidupan kita. Allah bersumpah dengan Quran, antaranya cuba tengok surah 38 ayat 29. Bukan 29. Ayat 1 dan 2. Ayat 1. Ayat pertama. Ayat pertama. Apa ayat dia? Muka surah berapa? 453. Muka surah 453. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shad wal Qur'ani dzikr balil ladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq. Sad. Allah sebut dengan huruf muqatta'ah yang pertama untuk menarik perhatian kita. Lalu Allah bersumpah wal Quran. Dalam surah Yasin kita sebut juga Allah bersumpah dengan apa? Quran. Wal Qur'anil Hakim. Kenapa perlu sumpah? Ini satu ilmu dalam Quran yang kita kena tahu. Cukup tahu satu ni, semua ayat sumpah lain dah ada makna besar kita dah. Sebenarnya macam itulah baca Quran ni. Dia ada isu satu. Sumpah bila kita tahu dalam Quran ada beratus-ratus sumpah. Semalam kita bincang pasal pertanyaan Allah. Kan? Pertanyaan ni bergantung kepada besarnya siapa yang tanya. Betul. Kalau orang-orang yang status rendah tanya, kita pun nak jawab pun ala kadar je soalan dia. Tak penting. Tapi kalau ada yang orang besar tanya, beza sikit kita kena jawab kan. Sekarang ni bila dalam Quran Allah tanya, kita jawab dengan rasa bertanggungjawab ke ataupun kita tak tengok pertanyaan Allah dalam Quran langsung. Kan? Banyak tak soalan dalam pertanyaan semalam? Afala yatadabbaruna al-Quran semalam. Semalam ni Allah sebut tentang ayat-ayat ni. Sama juga dalam sumpah. Dalam Quran banyak Allah sumpah. Kenapa mesti sumpah? Kita selalu tak guna sumpah. Demi ni kita selalu guna ke ataupun kita akan guna ketika sangat genting? Sangat genting. Betul. Selalunya yang penggunaan sumpah akan digunakan kat mana? Secara serius. Mahkamah. Dalam mahkamah. Betul. Kenapa? Untuk apa? Untuk menghilangkan keraguan dan juga menghilangkan apa dia? Penolakan, keingkaran tu. Sebab itulah penggunaan sumpah dalam ilmu balaghah, sebab ada dua unsur. Maknanya Allah ni diletakkan sumpah bukan saja-saja nak menunjukkan sikap manusia. Semalam kita bincang sikap manusia, zalim dengan kufur kan. Maknanya apa? Allah ni nak bagi tahu kita, Allah bersumpah demi Quran, menunjukkan apa? Memang manusia ni sangat-sangat ragu dengan Quran. Sampai Allah kena gunakan unsur yang sangat tegas dengan sumpah. Macam tu. Kita takkan sewenang-wenang nak guna sumpah main-main macam tu je. Tapi kalau kita dituduh sesuatu yang buruk, saya tak curi, tapi orang tuduh kita curi, kita kata apa? Demi Allah, sumpah saya tak buat, betul tak? Macam tu. Allah ni guna, kenapa? Saya saja. Tak, maknanya Allah nak tunjukkan kamu jangan ragu-ragu langsung. Tunjukkan ramai lagu sampai Allah guna sumpah. Demi Al-Quran ni, kamu ni kenapa dengan ni? Demi Al-Quran ni. Siapa yang sumpah? Allah yang sumpah. Dan sumpah ni, agung satu sumpah tergantung kepada siapa yang bersumpah juga.
Kalaulah si pencuri ni yang terkenal dengan dia ni jahat, dia sumpah, kita nak ambil pot tak sumpah dia? Nak ambil serius? Dia ni sumpah dia bohong, kita pun tak rasa kan. Tapi kalau orang yang ada wibawa dan dia sumpah, kita percaya tak dia? Oh, sumpah dia tak boleh main. Tapi kalau Tuhan yang cipta manusia sumpah, agak-agak kita sepatutnya buat apa sikap kita? Lagi rasa besar ke ataupun sambil lewa je? Buat tak tahu ya. Baca pun tak rasa apa-apa pun. Bersalah pun tak, apa pun tak. Ya ke macam tu? Begitulah orang nak kata, aku bersumpah ni siapa? Aku ni siapa? Kamu tak tahu siapa yang sumpah ni? Cuba kamu tengok. Itu satu. Besarnya makna sumpah tu. Jadi Allah sumpah dengan apa? Dengan Al-Quran. Maknanya betapa tegasnya Allah katakan demi Quran. Quran ni apa? Allah kata Zikri. Isu dia kat sini Zikri. Apa tu? Surah 38 ayat 1 kan? Isu dia. Zikri maknanya Zi tu pemilik. Contohnya orang ni harta dia kan? Zu malin. Dia ni pemilik harta ni. Dia punya. Contohnya pemilik ni hatif ataupun jihaz ni kan? Gadget ni. Saya zu hada al-jihaz. Saya pemilik ni. Kan? Pemilik. Jadi Al-Quran lah pemilik, pemegang. Apa dia? Al-Zikir. Zikir ni makna dia dua. Satu, zikir ni peringatan, ingatan. Sesuatu yang menjaga seseorang tu ingat ni daripada lupa tujuan dia. Dan satu lagi menunjukkan kemuliaan. Bila satu nama yang disebut-sebut atas dasar apa? Kemuliaan. Seperti Al-Quran Allah sebut zikr. Maknanya akar tunjang kepada seluruh zikir yang kita baca. Subhanallah, Alhamdulillah. Terhasil dia punya intipati utama, rasa zuk dia tu hasil daripada apa? Menjiwai Quran. Bila dia baca, sebab itulah tengok ayat ni Allah kata dia pun lihat, ya benar apa yang Quran tu. Subhanallah, sadaqallahul azim. Betul? Subhanaka la ilma lana illa ma baru datang. Sebab tu ni nama dia ilmu, itulah dia. Jadi sebab tu Allah kata manusia ni dengan zikir Allah ni, dengan peringatan, dia ambil sambil lewa dan main-main. Sedangkan peringatan ini yang paling besar. Sebab apa? Peringatan ni nak bawa dia ke satu tempat yang dia bakal hadapi, dan tempat ni sangat-sangat mengerikan dan menyukarkan dia. Cuba buka surah 21 ayat 1 dan 2 juga. Kita ni 1 dan 2 senang. Surah 21 ayat 1 dan 2. Ada perkataan zikir juga kat situ. Jadi kita faham akar kepada seluruh zikir, makna zikir hasilnya daripada Quran. Zikir yang kita zikir ni itulah buah hasil daripada Al-Quran itu sendiri. Sebab itu kita kena berusaha untuk supaya Quran ni benar-benar meresapi jiwa kita. Baik, kita tengok surah 21. Tengok Allah gambarkan. Sebab tu Allah sumpah. Allah kata kat manusia ni sampai Allah sumpah dengan Quran. Pentingnya. Dan betapa ragunya manusia dan betapa banyaknya manusia ni yang tak pedulikan Quran ni. Tak rasa pentingnya Quran dan main-main dan tak ambil serius. Sebab itu Allah sebut dalam ayat ini, cuba kita baca juga, surah 21, muka surah berapa? 322. 322 boleh Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Iqtaraba lin-nas maksudnya di perkataan tu dia unik. Bila dalam Quran ada perkataan ada iqtaraba, wazan dia ifta'ala. Kalau siapa ada belajar ilmu sorof, dia belajar fungsi makna sorof tu, dia akan dapat. Wazan ni ifta'ala. Iqtasama ada makna. Lagi iqtaraba ini kerana apa? Jadi Allah sebut dalam ayat ni iqtaraba lin-nasi hisabuhum. Maksudnya
waktu perhitungan, hari perhitungan, hari yang mana nak diaudit kita semua, semakin lama semakin dekat. Kita ni memang lari daripada hari ni. Manusia ni digambarkan memang sedang lari, cuba nak lari, kan? Tapi kita akan kalah daripada larian tersebut. Memang dia makin lama makin dekat. Lari macam mana pun makin lama makin dekat. Jadi iqtarab, semakin dekat waktu mereka ni nak dihitung segala apa yang mereka lakukan. Tapi mereka buat apa manusia? Wahum fi ghaflatin mu'ridun. Manusia ni mereka ni ghaflah. Biar je buat tak tahu, dan bila datang mu'rid maknanya apa? Buat tak nak tahu, tak nak kuasa pula. Dia cuba untuk hindarkan, mu'ridun. Dan Allah kata ayat kedua, kita baca ayat 2. Ayat 2 ni ada perkataan zikir tu. Ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Tidaklah datang kepada mereka, ya'ti fi'il mudhari', datang dan terus datang. Tidaklah datang dan terus datang dan terus datang. Tak pernah Allah lupakan kita. Allah sentiasa bagi selagi kita hidup ni. Tidaklah datang kepada mereka min zikrin min rabbihim muhdatsin. Mana-mana daripada peringatan yang datang daripada Rabb mereka, Tuhan mereka, yang muhdas. Muhdas maknanya apa? Yang baru. Cikgu kalau kat sekolah dia guna teknik ni nak bagi murid dia faham. Murid dia gagal tak dapat faham, cikgu ni akan guna teknik yang mana pula? Yang lain sikit. Tujuannya apa? Yang penting murid dia faham. Sebab dia nak murid dia berjaya. Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pemurah, yang sayang hamba dia, biarkan kita ke? Tak. Allah sentiasa beri peringatan kepada manusia. Jadi ayat ni maksudnya zikir ni antaranya maknanya Quran lah. Setiap kali turun wahyu baru, selama kan Nabi pun bagi tahu lagi kat orang kafir, tetap dia tak nak ambil peduli juga. Datang lagi yang lain, tak nak juga, buat tak tahu. Jadi tidaklah datang kepada mereka peringatan demi peringatan daripada Allah ni illa istama'uhu, melainkan mereka dengar, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Macam itulah. Dengar, tapi apa? Wahum yal'abu, tapi mereka tak ambil serius. Yal'abu ni maknanya tak ambil serius, main-main. Jadi ini adalah sikap manusia kepada kitab Allah ni, Al-Quran ni. Sebab itu perbincangan kita nak masuk tentang ni, kita kena hargai apa yang Allah berikan Quran ni, kerana itulah rahmat Allah yang paling besar. Jadi kita sedang bincang Alhamdulillah. Di semalam kita bincang Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang cipta, yang memiliki, yang mentadbir sekalian alam. Maka fokus kita adalah tentang segala nikmat dan juga kurniaan Allah yang kita dapat, sama ada yang kita minta, yang kita rasa perlu, ataupun bahkan yang kita tak minta pun, tapi Allah bagi free je. Itu lebih besar. Maka di sini ada rukun. Jadi tujuan baca Fatihah ni, kita nak lahirkan rukun ibadah kita. Rukun ibadah ada berapa? Saya pernah belajar rukun ibadah. Jadi rukun ibadah ni dia macam penting, rukun ibadah kita kena tahu. Sebab tu semuanya ada. Rukun negara pun ada, kan? Rukun Islam ada, rukun iman ada, rukun wuduk ada, solat ada, ibadah ada rukun juga. 3 je, tak banyak. Apa yang pertama? Hub. Rukun ibadah ada 3. Pertama, hub. Jadi nak menimbulkan rasa hub, cinta, kepada Allah. Hub, cinta kepada siapa? Allah ni. Hubullah, cinta kepada Allah ni, kena banyak ingat apa? Ingat ni tentang Rabbul Alamin, tentang nikmat-nikmat dia. Sebab itu dalam ayat Quran dan surah Baqarah, antaranya yang Allah banyak perintah Bani Israel yang sangat-sangat degil ni, Allah kata apa? Ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Banyak ulang-ulang, wahai Bani Israel, ingat nikmat aku. Wahai Bani Israel, ingat nikmat aku. Wahai Bani Israel, ingat nikmat aku. Sebegitulah kita juga.
nak hadirkan rasa cinta, syukur kepada Allah ni dan melahirkan rukun pertama ni, kena banyak apa? Ingat nikmat yang Allah berikan. Cumanya nikmat Allah ni kadang-kadang orang tak perasan. Rupanya banyak nikmat yang memang sedia ada tapi kita tak perasan. Lepas tu bila kita hajat tak dapat, kita rasa apa? Rasa tak puas hati kan? Sedangkan tak patut tu kita rasa macam tu. Jadi ni yang pertama, rukun ibadah. Hub. Apa ni? Cinta. Sebab itu Allah sebut dalam surah 2 ayat 165. Cinta, rukun ibadah pertama. Surah 2 ayat 165. Buka. Kita sambung sikit lagi nak tutup untuk rukun. Hasil dia sebenarnya yang kita tadabbur ni untuk hasilkan rasa sayang, cinta kepada Allah Rabbul Alamin ni. Ini yang pertama. Okey, jumpa muka surat berapa? 25 juzuk 2 25. Apa ayat dia mula? Wa minan nasi may yattakhizu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. Dan ada sebahagian manusia, ada yang dia menjadikan selain Allah itu sebagai tandingan dia, lawan dia, yang diletakkan setaraf, sama ataupun lebih. Yuhibbunahu, mereka cinta, hub kepada perkara itu. Apa dia? Kahubbillah, sama macam letak paras dia, sama macam cinta yang patut letak pada Allah. Ini nama dia syirik. Syirik. Sedangkan orang beriman Allah kata walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dia tak ada kompromi. Orang beriman cinta dia asyaddu, paling tinggi, tak ada mana-mana, tak boleh bagi. Letak kepada siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ni, apa ciri dia? Cinta kepada mana ni? Cinta kepada apa? Yang ni kita kena faham dia dalam surah 9, surah At-Taubah, ayat 24. Ayat 24. Kat sinilah. Dua ni baca sekali. Ni nama dia cross check tu, silang untuk kukuhkan maklumat. Dalam hadis pun ada, tapi saya elakkanlah kalau saya boleh yang ni. Sebab hadis ni dia nak tulis, susah sikit kita nak ni kan. Kita ambil ni dulu, ayat ni. Surah 9 ayat 24. Muka surat muka surat sekejap. Berapa? 190. Panjang sikit ayat tu, tapi ayat tu ringkas je sebenarnya. Panjang sebab banyak ataf je. Inilah maksud cinta tu. Cinta kepada benda-benda ni sama kepada Allah sehingga sanggup abaikan untuk yang ni. Ni Allah kata dalam ayat ni, a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Cuba boleh baca, tengok terjemahan dia. Senang. Ayat ni panjang tapi sebenarnya ni nak cerita. Inilah benda-benda yang letak cinta sama dengan oleh kerana ni. Tengok. Dia lah kata apa? Qul in kana abaukum. Kalaulah bapa-bapa kamu, wa abnaukum, anak-anak kamu, wa ikhwanukum, saudara mara kamu. Apa maksud dia? Ni yang pertama, yang paling dekat sekali. Maksudnya apa? Dia sayang anak dia sampai dia tak sanggup apa? Tak sanggup nak apa? Nak marah, nak tegur. Sebab nanti orang tu kecil hati. Sehingga kan apa dia? Dia tak nak tegur sebab apa? Dia lebih tu. Dia tak, sedangkan orang tu ingkarkan Allah contohnya. Banyak berlaku macam tu. Ini Allah kata, kalau yang tu lebih kamu sayang, sehingga kamu tak sayang aku, kalau sayang Allah apa sepatutnya kita buat? Ini Allah ni yang perintah, saya kena cakap juga. Apa akibat, saya tak peduli. Sebab Allah paling kita sayang. Dia sanggup biarkan, dia abaikan tu. Sama juga dengan pertama, jika bapa-bapa kamu, anak-anak kamu, saudara mara kamu, serta pasangan-pasangan kamu, akhirnya apa? Dibiarkan. Nama dia apa? Dayus. Lelaki yang biar macam tu. Kan? Dia sayang siapa sebenarnya? Pasangan dia tak tutup aurat contohnya. Dia tak nak tegur, sanggup nanti kecil hati. Kamu ni letakkan sayang tu kat siapa? Allah kata orang beriman sayang dia kepada Allah, dia sama ke? Ataupun Allah paling tinggi? Allah paling tinggi. Tapi tengok dia buat apa? Dia sedang sekutukan dengan benda ni. Akhirnya dia pun senyap, sanggup buat macam tu. Dan yang seterusnya apa? Wa ashiratukum. Ini semua melibatkan hubungan manusia ni. Okey. Yang kedua, kalau bukan yang tu, ada orang dia yang tu dia okey pula. Wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takshawna kasadaha. Dan kamu sayangkan harta-harta kan? Dan harta yang kamu iqtaraftumuha, yang kamu bimbang hilang, dan perniagaan yang kamu bimbang kurang, rugi, baru nak start. Wa masakin, dan juga tempat tinggal yang kamu rasa seronok dah dapat benda ni. Kalau semua ni Allah kata ahabba ilaikum minallahi wa rasuli. Ini lebih kamu cinta daripada Allah dan Rasul. Apa bukti kamu lebih cinta? Apa bukti lebih cinta? Ni semua tadi kan? Tadi semua keluarga semua, kemudian harta benda, perniagaan kan, yang harta-harta yang kita sayang sangat tu kan. Allah kata, semua ni kamu lebih cinta daripada Allah dan Rasul. Apa bukti dia? Manusia ni hari ni dia tengok, dia berpuas hati kan. Kalau bersembang dengan manusia nanti dia kata apa? Ukuran dia ni, tanda dia sukses apa dia? Harta dia semakin kurang ke semakin bertambah. Maknanya okey lah ni, stabil kan.
Jadi pernah tak dia tahu, dia kata pengetahuan dia dengan Allah, Quran ni ilmu dia makin kurang ke makin tambah? Kan? Malah lagi banyak, rupanya harta dah bertimbun. Tapi Quran tadika juga, sama aja. Tak nak ubah pun. Maknanya dia sayang apa sebenarnya selama ni? Harta. Kalau betul dia sayang Allah dan Rasul, firman Allah ni dia letak mana? Dah bertambah kaya ke ataupun tidak? Dia baca Quran ni menambah iman ke ataupun sama je? Yang itu ukuran dia. Sebab tu Allah kata, aku ni kat mana? Inilah tempat ni, inilah bukti dia. Kalau begitu sikap kamu, kalaulah kamu lebih cinta semua tu, sehinggakan kerana harta dia tinggalkan Quran. Kerana sibuk yang ni semua sebenarnya dia tak sampai, tak dapat nak tadabbur Quran. Sebenarnya dia sayang apa? Kalau tanya, nak masuk syurga. Contoh kan. Begitulah keadaan dia. Jadi kalau begini Allah kata apa? Lebih kamu suka wajihadin fi sabilih. Lebih kamu suka semua ni daripada Allah dan Rasul serta berjihad pada jalan Allah. Kamu tak sanggup buat ni kerana kamu pentingkan tadi itu semua. Maka fatarabbasu, berjaga-jagalah. Dia Allah bagi ancaman ayat ni. Allah bagi ancaman hatta ya'tiyallahu bi amri, sampailah Allah yang akan datangkan keputusan, iaitu kamu akan mati nanti. Semua yang tadi kamu sayang tu tak boleh tolong kamu apa-apa. Yang nanti kamu minta harap masuk kubur nanti, apa dia tanya? Apa soalan ahli kubur? Sama? Cerita kubur ni panjang kan? Hadis Nabi tu sangat panjang. Kalau kita baca tafsir surah An-Nazi'at kita akan jumpa. Mula-mula sekali dia buka hadis tu panjang dalam muttafaqun alaih, Sahih Bukhari dia kan. Hadis tentang Nabi bagi khutbah dekat kubur. Bukan khutbah lah, bagi tazkirah di kubur. Tentang hadis yang panjang. Jadi orang beriman nanti dia akan tanya, akhirnya nanti ya, ketika sang ada mati, ringkasnya soalan dia ketika dia didudukkan oleh malaikat, dan dia akan tanya berapa soalan? Yang kita tahu apa? 3 kan? Tapi saya nak beritahu sebenarnya bukan 3 lah, orang beriman. Satu lagi ni, soalan lah ni lah menjadi satu ukuran yang kita nak letakkan, satu tunjang yang kita nak tekankan. Pertama soalan dia, ma rabbuka lah. Okey, jadi dia jawab apa orang beriman? Allah lah dia jawab. Yang kedua, ma dinuka. Apa agama kamu? Kalau orang beriman dia kata diniyal Islam. Yang ketiga, man hadza ar-rajul bu'itsa fiikum. Dia tak sebut nama, dia tak sebut Rasul. Sebenarnya ni soalan dia. Malaikat tanya, siapakah lelaki ni yang diutuskan kepada kamu? Kalau dia beriman, dia jawab Rasulullah. Yang keempat sebenarnya soalan, semua ni dia boleh jawab sebab apa? Sebab perbuatan dia yang keempat. Dia dapat jawab semua ni amalan sebab perbuatan dia keempat. Apa soalan keempat rasa-rasa? Jadi soalan keempat malaikat tanya, wa ma ilmuka, apakah pengetahuan engkau? Macam mana engkau tahu semua ni? Ni soalan dia. Ni untuk orang beriman. Malaikat akan lanjutkan soalan keempat. Ma ilmuka, macam mana engkau tahu ni? Apa dia jawab? Agak ahli jakawu jawab apa? Soalan jawapan ni lah apa yang kita kena buat kat dunia. Kalau tidak, kita tak dapat jawab. Kena baca hadis tu. Apa dia? Soalan keempat, apa dia jawab? Ahli kubur jawab, dia akan jawab 3 perkara. Macam mana, apakah pengetahuan engkau? Kenapa? Dia dapat jawab ni, apa pengetahuan, apa ilmu engkau yang menyebabkan kau dapat jawab ni? Apa ahli kubur jawab? Qara'tu kitab Allah. Dulu masa kat dunia aku baca kitab Allah, dan aku baca tu aku faham, wa amantu bih, dan aku beriman dengannya, mantu bih, dan aku beriman dengannya. Dan kemudian yang seterusnya apa dia? Dan aku melaksanakan wa amalu, dan aku menjalankan segala yang aku imani. Maka dengan sebab ni lah dia dapat jawab ni.
Jadi sekarang ni kalau hidup kita kat dunia, rupanya dia boleh jawab tak kalau dia tak baca kitab Allah? Dia boleh jawab tak kalau dia tak faham dan tak beriman dengan kitab Allah? Dia boleh jawab tak kalau dia tak amalkan apa yang ada di kitab Allah? Tak boleh lah. Jelas tak? Jadi penting tak kita kena ajak orang, jomlah belajar Quran bagi faham ni. Mari. Betul tak? Ke tak apalah. Tak apalah, lambat lagi, tak real benda ni. Ya ke? Ni siapa cakap hadis? Nanti saya mak hadis ni. Cari ni dalam tafsir surah An-Nazi'at ada tentang benda ni. Jadi ada 4 sebenarnya. Ni kat sini. Ada satu lagi asal ada ma'adrika rasanya. Adrika. Atau kama qala Rasulullah SAW. Boleh cari nanti. Jadi sebab hadis tu dia panjang. Jadi kadang-kadang kita ringkas saja. Untuk orang kafir dia jawab tanya apa? Marab, dia tak dapat jawab. Dia tak dapat jawab. Dia tanya yang ni tak dapat jawab, tanya ketiga tak dapat jawab. Tak ada jawab je ni. Maknanya apa? Bila tak jawab maknanya apa? Tak ada ilmu tentang ni, macam mana nak jawab? Jadi tidak diteruskan soalan keempat, tak ada. Dalam hadis tu tak ada soalan keempat untuk orang kafir. Orang beriman ada soalan ni. Dan orang beriman jawab benda ni. Ini satu nak, kenapa perlu ada soalan ni? Nak menunjukkan apakah perbuatan dia yang akhirnya dia berjaya jawab soalan kubur. Penting tak? Penting, jangan diabaikan. Inilah benda dia. Dan Nabi dah bagi soalan, bocor dah untuk kita. Maka begitulah. Macam mana, kenapa Nabi ni tak ada usul lain? Apa dia? Umur Nabi semuanya dakwah dengan Quran. Umur Nabi, Allah bersumpah demi umur Nabi dalam surah 15. Cuma tengok surah 15 ayat 72. Ayat 72. Jumpa soalan. Jumpa jawab dia punya tu. Pendek je kan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La'amruka innahum lafi sakratihim ya'maun. Demi umur engkau. Ni dalam tafsir ni umur Nabi semuanya apa dia? Kana khuluquhul Quran. Kana khuluquhul adalah Nabi ni akhlak dia Quran. Semuanya inilah dia. Nabi habiskan masa untuk apa jalan kita supaya akhirnya pesanan Tuhan ni melekat dalam jiwa-jiwa manusia semua. Sebab manusia ni bila tak sampai pesan Tuhan dia, apa yang masuk? Semalam kita dah kan? Benda lain tadi. Banyak zikrun nas je. Dia tak tahu apa yang Allah cakap. Mesej. Mak mesej emergency. Kita tak buka handphone. Akibat dia buruk tak? Buruk tak akibat? Itu baru kat dunia akibat dia buruk dah. Tak dapat jumpa. Rupanya dah nak meninggal kan? Allah mesej lagi emergency. Apa dia? Dalam ni ada cerita azab. Dalam ni ada cerita benda yang sangat bahaya untuk kita. Tiba-tiba langsung tak tengok. Dan tak rasa bersalah, langsung tak tengok. Allahumma musta'an. Ini satu benda yang kita kena ubat. Bahaya. Jadi sebab tu Allah kata, Allah sumpah, la amruka ya Muhammad, demi umur engkau wahai Muhammad, engkau ni sepanjang 23 tahun sempurna apa dia? Penurunan Quran ni Nabi sampaikan. Innahum, sesungguhnya mereka ni orang ramai ni, la fi sakratihim ya'mamun, benar-benar dalam apa dia? Mabuk dengan dunia ni. Dan mereka teraba-raba dalam kehidupan. Tak nampak. Sebab apa? Nabi dah dengan umur Nabi habiskan untuk ni. Tapi kita tak hargai langsung usaha Nabi tu. Perjuangan dia. Terus main-main. Sebab tu akibat daripadanya
akhirnya apa? Allah pun tutup hati kita. Cuba tengok surah 17. Surah 17 ayat 45. Ayat 45. Sampai macam ni. Allah gambarkan ni Nabi, bila Nabi sampaikan Quran, apa berlaku kat orang ni? Dia sampai dah tak boleh terima. Ada hijab pula dah, tak dapat apa-apa. Tu nak ayat 45. 17 ayat 45. Tadi 15 ayat berapa? 72 kan? 17 ayat 45 hingga 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Ini kesan orang yang apa? La yu'minuna bil akhirah, sibuk dengan dunia, sibuk kejar dunia ni. Sampaikan apa dia? Nabi baca, Allah gambarkan. Ini Nabi baca, apatah lagi kita baca. Lagilah kot. Kan? Bila engkau bacakan Quran kepada orang ni, Nabi sampaikan Quran ni, maknanya apa berlaku? Ja'alna bainaka, kami jadikan bahagian di antara engkau dan di antara orang yang tak beriman dengan akhirat, yang sibuk kan, tak beriman dengan akhirat. Apa berlaku? Hijaban mastura, dia tak dapat. Ayat Quran tak ada rangsangan apa pun kat dia. Macam mana dia tak faham, tak dapat. Tapi benda lain, dia tengok drama, dia tengok benda-benda lain, dia boleh terangsang, bukan main lagi. Dan ini berlaku pada siapa? Pada siapa kakak? Kita lah, anak-anak kita kecil pun macam itulah jadinya. Jadi kita kena salurkan benda ni betul-betul sampai masuk dalam jiwa dia dengan belajar ni. Ini satu benda berat kan bila kita belajar ni. Jadi itulah cinta ni punya pasal. Jadi macam mana seorang tu ada cinta? Dengan kenal. Macam dia nak kenal Allah? Allah firman dalam Quran ni lah, tempat dia. Ni tempat dia. Jadi sehingga kan jangan sampai jadi macam ni. Kita biar terus sibuk, tak nak bagi tahu langsung, sibuk dengan urusan dunia dah masuk. Tiba-tiba Allah jadikan apa? Bila baca Quran apa jadi? Allah jadikan hijaban mastura dah pada ahli keluarga kita. Dia tak ada rasa apa dah. Alhamdulillah, kita sangat takut benda ni berlaku. Bila-bila kepada kita sendiri lah. Sebab inilah jalan untuk bina apa dia, hubungan dengan Allah, rasa cinta ni. Nak tanam rasa cinta ni dengan Al-Quran ni lah jalannya. Sebab tu Nabi sampaikan ni, Allah bersumpah demi umur dia, Nabi habiskan masa untuk ni. Maka kita juga kena bangkitlah dengan perkara ni. Sebab tu Allah, ayat yang seterusnya Ar-Rahman kan. Ini sebenarnya pembincangan panjang. Ar-Rahman. Jadi alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas banyak nikmat dia kepada kita dalam kehidupan kita ni. Sama ada kita sedar atau tak sedar, sebenarnya kita wajib bersyukur. Dan kita puji Allah juga kerana apa? Allah ni dua, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kerana dia adalah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Jadi penekanan tentang Ar-Rahman ni apa dia? Surah 55 ayat 1 hingga 2 tu. Ini mungkin tak payah buka pun tak apa. Kalau saya baca dah tahu kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Quran. Ar-Rahman, Allah yang maha pemurah. Iaitu Allah mengajarkan manusia ni Al-Quran. Ini pemurahnya Allah kepada kita dengan Allah beri kita panduan yang paling agung, yang dapat menyelamatkan seluruh kehidupan kita sebenarnya dengan Quran. Sebab itu Quran ni asalnya untuk siapa? Quran ni untuk semua manusia. Quran ni, hidayah ni memang dituju untuk semua manusia. Allah sebut hudan linnas. Hudan linnas. Namun rupanya bukan semua manusia yang ikut dia. Hanya siapa yang dapat ikut Quran? Hanya orang yang bertakwa sahaja.
Sebab itu Allah sebut dalam surah Baqarah ayat yang pertama tu apa? Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Nak dapat Quran kena ada takwa. Barulah Quran itu kita dapat nikmat Quran tu. Jadi sifat pemurah Allah ni yang paling agung adalah Allah turunkan Al-Quran. Jadi dengan ini Allah sebut Allah Maha Penyayang. Allah Maha Penyayang kepada siapa? Cuba tengok dalam surah 33 ayat 43. 33 ayat 43. Jumpa Jadi di bawah tu dia ada ayat sikit. Wa kana bil mu'minina rahima, penutup ayat. Cuba. Wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah ini terhadap orang-orang beriman itu Maha Penyayang. Jadi ingat sifat pemurah Allah ni dengan penyayang Allah ni dia ada dua. Dia ada kriteria dia lah. Allah ni Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Dua ni daripada perkataan rahmah. Rahmah ni maksudnya apa? Secara mudahnya penyayang. Satu lagi, disayangi. Rahmah ni dia sendiri penyayang dan dia sendiri disayangi. Itu rahmah, masdar dia. Sedangkan dalam bahasa pula, bahasa Arab ni, rahmah ni dipecah lagi dua sifat Allah, iaitu jadi Rahman dan Ar-Rahim. Rahman ni dia ada dua beza Satu, dua. Bila sebut Ar-Rahman, sifat dia kasih sayang Allah ni limpah kepada semua. Sebab tu kita terjemah pemurah. Ar-Rahman iaitu rahmat Allah yang pertama Al-Ammah. Al-Ammah. Ammah ni maknanya umum. Semua makhluk dapat. Tengok Quran Allah bagi hudan linnas, semua manusia dapat pedoman, tapi dia yang tolak. Semua. Abu Jahal dapat tak Quran? Dapat ke tak dapat? Dapat tak dengar ayat Quran tu? Tapi dia yang tolak, dia yang tak nak terima. Jadi siapa sebenarnya yang zalim? Dia sendiri. Abu Jahal dapat tak Rasul sampai kat dia? Fir'aun dapat tak? Ke Fir'aun tiba-tiba dia kena azab? Tak, Allah hantar siapa? Nabi Musa. Itu rahmat Allah kat Fir'aun. Pemurahnya Allah hantar kat Nabi Musa kat Fir'aun. Bahkan Allah kata Nabi Musa apa dia? Cakap kat Fir'aun qaulan layyin. Bagi tahu dia dengan ucapan yang lembut, supaya tak ada alasan untuk dia tolak. Kan nanti dia tolak sebab alasan dia ni garang sangat. Kan? Tak. Itu rahmat Allah. Tapi apa? Fir'aun yang tolak. Jadi disebut Ar-Rahman umum. Dan yang kedua Al-Wasi'ah, dan dia sangat luas. Al-Wasi'ah, betul tak luas? Apa maksud luas rahmat Allah ni? Contohnya ahli maksiat yang dah bunuh berapa orang? 99 orang. Kan? Dia nak taubat, dia jumpa salah orang, dia bunuh lagi 100 orang. Dia jumpa orang yang betul, baru dia pun balik nak taubat. Dia kena hijrah. Dia sempat tak sampai? Tak sempat kan? Jadi walaupun dosa dia bertimbun kalau ikutkan, tapi luasnya Allah punya kasih sayang apa dia? Dia dapat masuk syurga. Maknanya Allah ni Maha Pemurah, semua ada peluang untuk masuk syurga sebenarnya. Tapi malangnya dalam Quran sebut apa dia? Ramai yang masuk neraka. Sebab Allah zalim ke sebab sikap manusia? Sebab manusia sini. Jadi ini yang pertama, umum dan luas. Dia sebut Ar-Rahman, umum dan luas. Sebab tu Allah kata dalam surah Ar-Rahman, apa dia? Fa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Allah ulang-ulang tu. Yang kedua, Ar-Rahim. Rahim ni beza dengan ni. Rahim ni Al-Khassah. Apa dia? Sifat Allah Rahim ni khusus. Tak semua dapat. Ini istimewa. Teruntuk.
istimewa. Hanya untuk siapa tadi? Orang beriman dan orang bertakwa. Macam mak dia, macam kita lah kan. Anak kita sendiri pun kadang kita ada kasih sayang yang ni special sikit. Kita tak perasan kadang-kadang. Manusia ni macam itulah kan. Allah dengan rahmat yang luar ya, Allah beri khusus pada hamba-hamba dia yang taat, yang beriman di dunia dan di akhirat. Kemudian yang kedua, Ar-Rahim juga. Apa dia? Ini yang penting, Al-Wasilah. Apa dia? Ada hubungan. Ada hubungan. Sifat ini. Macam mana manusia ni dapat wasilah, hubungan dengan Allah? Apa tali Allah? Iaitu Quran. Quran. Inilah tali Allah yang Allah sampaikan kepada kita hari ini untuk kita laksanakan. Jadi inilah dia tadabbur kita tentang Ar-Rahman. Maka semuanya kaitan dengan apa dia? Dengan wahyu juga. Tak boleh tinggalkan. Inilah untuk lahirkan apa ni? Jadi kerana dengan dua nikmat Allah ni nak lahirkan rukun ibadah. Yang ni tadi yang pertama, cinta. Ni rukun ibadah kedua apa dia? Raja. Ar-Raja. Raja'u ilallah, iaitu harap. Akhirnya kerana ni hamba dia sangat bergantung harap ke Allah lah. Sebab Allah ni sangat penyayang. Dia tersilap, sangat tinggi harapan daripada Allah. Bila kita baca Ar-Rahmanir Rahim, ni rukun ibadah kedua hadir, lahir sepatutnya. Rasa harap yang tidak ada lagi kepada lain melainkan hanya kepada Allah. Bila kita Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin, rasa cinta yang sangat tinggi kepada siapa? Kepada Allah, sebab dia Rabbul Alamin. Ar-Rahmanir Rahim, rasa harap yang sangat-sangat mendalam kepada Allah, sebab dia Maha Pemurah dan Penyayang. Sepatutnya macam itu baca Fatihah. Sebab itu Nabi sebut dalam sebuah hadis lah. Kita tutup dengan hadis ni pendek je kata-kata hadis Nabi ni. Hadis ni hadis daripada Aisyah. Hadis yang kita selalu dengar, afala akuna abdan syakura, kan? Dan Nabi ketika turun satu ayat Quran, lalu Nabi berkata pada Bilal bin Rabah, wailun liman qara'aha walam yatafakkar fiha. Ni Nabi kata kepada Bilal, malam tadi turun lagi ayat ke aku. Sebab Nabi masa itu bila tengok Nabi, bila nak azan, tengok Nabi nangis. Kenapa nangis Nabi ni? Sebab Nabi, Aisyah beritahu daripada malam tadi Nabi bangun, Nabi baca Quran. Nabi solat, Nabi baca, dan Nabi nangis basah janggut sampai lantai basah semua. Lepas tu sampailah Bilal pun Nabi masjid, Bilal tersempat dengan Nabi. Nabi tengah nangis. Bila tanya kenapa nangis, kan? Jadi salahkah aku nak jadi hamba yang bersyukur? Kemudian Nabi beritahu Bilal, tadi lagi turun lagi satu ayat, dan itu menyebabkan Nabi lagi rasa seronok dan sedih lah. Dan Nabi kata apa? Wailun. Cuba baca. Wailun liman qara'aha walam yatafakkar fiha. Selalu kita dengar wailun likulli humazatil lumazah. Celakalah orang pengumpat pecela, kan? Ni Nabi beritahu dalam hadis, celakalah orang yang membacanya. Baca apa? Ayat Allah ni. Walam yatafakkar fiha, tapi tak mau fikir dia baca apa. Celakalah orang yang baca ayat ni, Quran, tapi dia baca tak mau fikir dia baca apa. Orang baca komik pun dia fikir, tiba-tiba dia baca Quran tak nak fikir apa. Cuba bayangkan kita macam tu. Ini benda yang kita kena ubah habis-habisan. Tak boleh lagi biar macam tu. Jadi inilah penutup untuk hari ini. Jadi dengan kita tadabbur ni, kita faham, dapat tak banyak faedah sikit. Banyak kan, bukan sikit, banyak kan. Begitulah tadabbur yang kita nak budayakan. InsyaAllah Jadi sampai sini dulu untuk hari ni. Kita sampai ayat berapa ni? Ayat 4 lah, kan? Ayat 4, ayat 3. Ayat 3, Bismillah, Alhamdulillah, Ar-Rahmanir Rahim. Nanti kita masuk Maliki Yaumiddin, ayat ke 4, insyaAllah. Pada bila tu? Bulan depan, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita.
dan mudahkan segala urusan kita yang baik dalam kehidupan kita insyaallah. Qul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' min nafsin la tashba' min ma'in la yusma'. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an ahlika wa khasatik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.